So, hi, kita masuk pada bahagian yang kedua, second part. Kita akan go through resistor in series and parallel. So, please tonton video sehingga habis. Ohm's Law. Ohm's Law, V equals IR. Awak dah tahu daripada dulu lagi. So, Ohm's Law states that the potential difference across a metallic conductor is proportional to the current flow through it if its temperature is constant. So, Ohm's Law, kalau soalan ada define Ohm's Law, memang awak kena hafal sebiji inilah. Potential difference across a metallic conductor is proportional to the current flow through it if its temperature is constant. Ramai student dia selalu kebiasaannya dia miss out yang ini. So, ini adalah sangat penting ya. Kenapa dia kata temperature constant? Ingat tak tadi? Kalau temperature constant bermaksud dia punya resistance also constant. Untuk metallic conductor, dia resistance directly proportional dengan temperature. So, kalau temperature constant bermaksud dia nak mention dekat sini R itu constant lah. Kita tak masukkan nilai temperature dalam formula V sebab dia punya bentuknya berbeza. So, that's why kita guna R, resistance. So, V equals to IR. Dan kalau nak tulis macam mana? Kalau tak nak, tapi korang tak ada nak tulis definition kan? Kalaulah keluar soalan objektif pun, dia bagi awak dalam bentuk simbol. Which one? Nak guna yang ini ke yang ini? Yang pertama ke yang kedua? Sorry. So, nak guna yang pertama ke yang kedua? Kalaulah dalam soalan, sebab korang ada GPS kan, soalan objektif tu. So, dia mungkinlah boleh keluar soalan macam ni, define Ohm's Law dalam bentuk simbol macam ni, V dari dengan I ke ataupun V equal to IR. So, jawapannya yang ini The first one. Sebab yang second tu dia dah digantikan temperature dengan R. So, V equals to IR kurang tepat untuk define Ohm's Law. So, dia lebih kepada V directly proportional dengan I where temperature is constant. So, please remember this. Okey, bawah ni ada banyak graf tetapi kita hanyalah berkaitan dengan ohmic metal sahaja, which is metal lah. So, graf yang awak kena tahu ini sahaja. Kalau lah soalan tanya, dia bagi 4 graf macam ni, which one is ohmic? So, ohmic yang pertama ni lah. Ini adalah ohmic metal. So, V dari proportional dengan I. So, which is dia punya gradientnya adalah nilai R dekat sini. Gradientnya adalah nilai R. Sebab V equals to IR kan. Bila tukar tu untuk calculation, so V equals to IR. So, kalau V ini adalah paksi Y, I ini adalah paksi X. So, R ini adalah dia punya, R itu adalah dia punya gradient lah. Some conductors have resistance which depend on the currents flow through them are known as ohmic conductor and are said to obey Ohm's Law. So, ini ohmic conductor, bukan ohmic metal, ohmic conductor. Non-ohmic conductors are the conductors where their resistance depends only of the temperature. Formula ni tak ada So, all these examples, kalau ada masa nanti kita akan bincang dalam kelas tutorial. So, next, resistors in series and parallel. So, kita dah daripada awal tadi, kita dah pasal electric current. Ada 4 benda kan yang daripada overview tadi tu.
So kita dah fokus kepada, kita dah go through electric current, definition dia, kemudian resistivity, kemudian Ohm's law, kemudian resistor in series and parallel. Okay, resistor in series. Resistor in series. So simbol resistor ada dua. Ada setengah guna yang zigzag ni. Ada yang setengah dia buat macam ni sahaja. Tapi kalau cikgu biasa, cikgu lukis, cikgu buat zigzag lah. Okay. So consider three resistors are connected in series. So maksud series ni apa? Okay, ni cikgu nak bagi tahu awak. Series, kita guna S dekat depan. Sama. Series ataupun same lah. Same atau sama. Sama bahasa Melayu, sama. Series sama dengan sama same current flow. Same current flow dekat mana? Pada resistor. Sebab kita cerita pasal resistor ni, susunan resistor. Katakan ada 3 resistor, awak susun sederet macam tu. Okay, macam dalam ni lah. So, current flow from positive terminal, so pergi ke sana. Current I, ini baru keluar kan, awak kena bayangkan awak sebagai current, sebagai air yang mengalir. So, keluar dekat sini, lalu dekat sini, lalu kat sini, lalu dekat sini. So, current I lalu dalam R yang pertama. Okay. So, dekat sini masih I. Lepas tu dia keluar. Current mana yang keluar ni? Masih current I juga. Okay. So, kat sini dia guna current simbol I. So, I juga yang lalu kepada R yang kedua. Kemudian, dekat sini pun sama. Current I juga yang lalu kepada R3. Dan kemudian dia keluar dan masuk balik semula dalam bateri ni lah. So, dekat sini, current yang melalui R1, R2 dan R3 adalah current yang sama. So, current yang sama, dia adalah bermaksud resistor itu disusun secara series. Current yang sama lalu dalam ketiga-tiga resistor, bermaksud ketiga-tiga resistor disusun secara series. Okay. Sama as series same current. Itu dia punya trik dekat situ. Okey, dan semua ni kalau ini macam flashback je apa yang awak pernah belajar di SPM dahulu. So, same current flow through each resistor. So, I sama dengan I1, I2, I3 yang tadi itulah. So, I lalu kepada I1 tu dia labelkan. Maksudnya semua ni I1, I2 dengan I3 adalah I lah. So, same current. Assuming that the connecting wires have no resistance, so the potential difference V is given by, so V, potential difference yang dalam V1, V2, V3 ni maksudnya yang ini. So, V1, V2, V3. So, potential difference-nya adalah awak perlu tambahkan ke semua potential difference dalam setiap resistor akan memberi nilai potential difference of the battery itu. Bateri yang kita masuk dekat sini lah, V ni. Kalau V ini sama dengan V1 plus V2 plus V3. Potential difference kena tambah kalau series. So, since saya tambah, so V1 sama dengan I darab R1. V2 sama dengan I darab R2. V3 sama dengan I darab R3. So, V sama dengan R efektif. So, dekat sini dia buat R efektif dekat sini bermaksud R sama dengan hasil tambah ke semua nilai resistance.
So R efektif ataupun R total ataupun R equivalent. So ada setengah guna equivalent, ada setengah guna efektif. Tapi kalau cikgu senang cakap total lah. So R efektif sama dengan R1 plus R2 plus R3. So these three things yang awak kena ingatlah. So kalau series current sama, nampak macam itu cikgu highlight Kalau series current sama, potential difference tambah, resistance tambah. Okey, parallel pula, parallel. Parallel dia start dengan huruf P. Parallel. So P, ingat parallel, ingat pecah. Pecah apa? Bukan pecah muka, pecah current. Ataupun current pecah. Pecah tu maksudnya apa? Ini bahasa Melayu lah pecah. Ataupun dia has been distributed lah. Dia divided. Okey, macam mana? So kalau tadi 3 juga resistor kan? So now 3 juga resistors are connected in parallel. So dekat sini parallel dia boleh ada banyak a few pattern So ini 3.8A pun parallel, 38B pun parallel. Kenapa? Okey, cuba tengok kat sini. Current itu keluar daripada positive terminal. Current keluar. Lalu kepada masuk ke atas ni lah kan. Kemudian dia jumpa apa ni? Dia jumpa apa tu? Junction, persimpangan. Dia jumpa junction. So tak perlu label J pun tak apa. Ini cikgu ni je. Junction. Sampai junction yang pertama. Current tu nak lalu kepada R1. So, dia dah pecah kan? Current tu dah pecah. Daripada I yang asal warna merah ni. Daripada I yang asal warna merah. Dia jumpa junction. Dia lalu simpang yang pertama. Sebab ada R yang pertama. So, simpang yang pertama, currentnya dah jadi I1. Kemudian, sebahagian daripada yang pecah kepada I1 tu, dia naik ke atas. Dan dia jumpa junction lagi. Dia pecah nak pergi kepada R yang kedua. So, dia jadi I2 dekat sini lah. Nilai I2 dengan I1 dengan I sama tak? Tak sama. Sebab current tu dah terpecah-pecah-pecah. Kemudian, sebahagian lagi keluar lagi ke atas. Lalu kepada ni tak ada jumpa junction dah lah. So, pergi kepada I3. I3 lalu kepada R3. Kemudian masuk balik sini. Ini pula keluar balik, dia jumpa junction lagi, dia bercantum, dia jumpa balik dengan I1 dekat sini. Kemudian dia keluar balik keluar daripada total junction itu sebagai I yang asal lah. Dan masuk kepada negative terminal. So itu dikatakan pecah. Awak bayangkan satu arus dalam sungai. Dia jumpa simpang 3 kan. Simpang 3 lah kan ni, T junction. Jumpa simpang 3. Adakah semua akan masuk ke junction? Atau adakah semua akan pergi depan? Tak kan? Dia akan divided. Some akan pergi kepada junction, some akan pergi depan lagi. Okey, current yang sama pada depan tu dia jumpa junction lagi. So, some akan lalu kepada simpang, some akan pergi depan lagi. Kemudian sampailah yang ketiga dah tak ada simpang dah, kemudian dia akan belok lah. So, awak kena bayangkan awak sebagai current, awak sebagai arus elektrik itu. Macam mana pergerakan awak. Okey. Yang ni biasanya memang bentuk parallel yang simple lah. Dia boleh ada banyak lagi. Dan circuit bukannya ada 3 je resistor. Dia boleh ada 5, boleh ada 6, dia boleh ada banyak resistor. Okey, next. Figure B ni pula. Okay, current dekat sini. Keluar from the positive terminal. Dia jumpa junction. Dia jumpa persimpangan 3 pula tu. 1, 2, 3.
So macam mana? Dia akan pecah kepada 3 lah. Adakah nilai pecahan 3 tu semua sama? Tak. It depends on berapa nilai R dekat sini. Kan? Kalau R itu besar, current lalu dia kena besar lah. Kalau R tu kecil, nilai R tu kecil, nilai current yang lalu padanya lebih rendah lah. So, walaupun dia bahagi 3, bukannya katakanlah I ke sini 10. Katakanlah I sini nilainya 10 ampere. Jumpa 3 junction. Adakah ketiga-tiga tu bahagi sama rata? Tak ya, depends. It depends on nilai resistor. So now, current I3, I2, I1 dah tak sama. So maksud dah has been pecah lah daripada asal. So bermaksud resistor R3, R2, R1 pun disusun secara parallel. Okay. So now characteristic of resistors in parallel. In parallel pula dia punya potential difference sama. Potential difference sama. V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V yang asal. V of the battery lah. Tetapi charge. Now charge sebab tadi kan dah pecah. So kalau dia jumpa balik kat sini, yang contoh kat sini tadi ni, dia jumpa balik junction terakhir dekat belakang, siapa yang berlaku? Current ni akan, dia bukan dekat sini. Dia jumpa kat sini 2 ni dulu. So, sini, I masuk sini, I sini masuk, dia keluar. Dan kemudian dia jumpa lagi dengan I yang dekat I1 dekat sini, dia keluar. So, maksud I yang keluar daripada junction terakhir tu ialah hasil tambah semua current lah. Ataupun current yang asal tu pecah 3. So, nak tahu I total dalam circuit, awak kena tambah semua I dalam setiap yang lalu dalam resistor. So, I sama dengan I1 plus I2 plus I3. So, I pula, tadi V V is equal to IR. Now, I pula. Sebab V kan sama. Yang untuk series kan V yang tambah kan. Tapi untuk parallel, V sama. I yang tambah. So, kita nak tahu dia punya R efektif. So, I1 sama dengan V over R1. Sebab V sama, so kita tak perlu labelkan V1. So, kita labelkan V sahaja. Dan I2 sama dengan V over R2, I3 sama dengan V over R3 dan I sama dengan V over R efektif ataupun R total. So dekat sini kita boleh keluarkan formula untuk R pula sebab kita dah ada formula untuk V, kita dah ada formula untuk I. Now formula untuk R efektif sama dengan 1 over R efektif sama dengan 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Ini dekat sekolah awak dah diajar tetapi dia terus ajar direct macam tu. So kat sini inilah inilah keluarnya formula R efektif untuk parallel circuit. Okay. Ingat series same current. Same current. Parallel current pecah. Okay. Okay. So, bila awak dapat soalan circuit macam ni, bila resistor, first thing first awak